Hello, selamat datang ke channel Pak Info. Satu channel yang mau pakai info-info menarik untuk korang semua. Okey, baru-baru ni aku dah buat video yang bahawa video aku iaitu 10 kaedah hacking telah di-delete oleh YouTube. So disebabkan aku rasa mungkin video tu, aku rasa ramai aku punya viewer yang tak pernah tengok video tu, jadi aku bercadang untuk buat versi baru. Tapi kali ni bukan lagi 10 tapi 50. So apa yang aku buat sekarang ni adalah bagikan 50 kaedah hacking yang hacker dunia gunakan untuk hacking. So ini adalah antara list yang digunakan oleh hacker. Disebabkan ada 50 tu, korang kena berhati-hati dan berjaga-jaga dengan mereka ni. Sebab hacker bukan ada satu saja, bukan ada dua, bukan ada tiga, tapi ada banyak. Dan aku boleh senaraikan 50 jenis. Oleh itu, mari kita mulakan. Kaedah yang pertama, defacement. Ini adalah satu kaedah yang biasa kita dengar. Defacement adalah satu kaedah untuk mencacatkan website. Di mana biasanya kaedah defacement ini kita gunakan oleh hacker untuk hack website itu, kemudian mencacatkan rupa bentuk dia. Kebiasaannya meletakkan gambar atau terus menukar bentuk foto tersebut. Ini adalah antara kaedah hacking yang popular yang biasa digunakan untuk attack website. Kaedah yang kedua, SQL injection. SQL injection adalah salah satu cara untuk attack database. Kebiasaannya digunakan untuk mendapatkan maklumat ataupun boleh juga digunakan untuk delete atau ubah suai database itu melalui SQL. SQL itu adalah satu bentuk bahasa ataupun bahasa untuk database. Jadi dengan SQL injection mereka boleh buat macam-macam manipulation lah untuk database itu. Kaedah yang ketiga adalah DDoS attack. DDoS attack adalah maksudnya adalah denial of service. Maksudnya kita menggunakan satu attack yang boleh menghapuskan servis komputer atau server tersebut. Maksudnya kita menjahanamkan atau menjatuhkan server, website atau apa-apa sajalah yang kita attack. Kaedah yang keempat, ini adalah salah satu kaedah DDoS attack yang kita panggil sebagai ping of death attack. Ping of death attack ni adalah dengan cara kita attack dengan menghantar arahan dengan jumlah ping yang banyak, server tak akan dapat handle, dan jika terlalu banyak ping itu dihantar, kemungkinan server itu akan down. So ini adalah satu cara untuk downkan server ataupun komputer yang kita guna untuk attack lah. Kaedah yang kelima, TCP sync attack. Ini adalah satu cara attack di mana kita akan cuba hantar acknowledgement kepada server atau portal yang kita cuba attack. Bila kita attack guna TCP sync tu, kita akan menghantar paket data, tapi data yang dihantar semula kita tak akan acknowledgement. Jadi apabila kita berterusan menghantar request kepada server itu, lama kelamaan jika terlalu banyak dah sangat request yang tak dapat diselesaikan oleh server atau komputer yang di attack itu, lama kelamaan dia akan down. Kaedah yang keenam, Smurf attack. Smurf attack adalah satu bentuk di mana kita attack dengan cara menghantar paket kepada server tersebut. Jadi antara kaedah ni juga adalah dipanggil sebagai DDoS attack. Jadi kaedah ni adalah sama seperti ping of death dan juga TCP sync attack lah. Jadi tiga kaedah itu adalah antara kaedah yang popular untuk melakukan DDoS attack. Kaedah yang ketujuh, worm. Worm adalah satu jenis bentuk malware yang digunakan untuk merosakkan perisian komputer korang. Berbeza sedikit dengan virus, worm ini dia tidak boleh replicate diri sendiri dan cuma reside dalam satu program sahaja. Kaedah yang ke-8, virus. Virus adalah satu bentuk malware yang digunakan untuk merosakkan perisian. Berbeza dengan worm, virus dia boleh replicate dirinya sendiri dan kemudian boleh infect pula kepada perisi yang lain atau perisian yang lain. Jadi virus ni lebih bahaya daripada worm lah, disebabkan kebolehannya untuk berganda ataupun boleh infect perisian lain. Kaedah yang ke-9, Trojan. Trojan juga adalah satu bentuk malware yang digunakan untuk merosakkan perisian. Beza dengan virus, Trojan juga tidak boleh replicate diri sendiri. Tapi berbeza pula dengan worm, Trojan ni adalah satu program di mana dia adalah program yang menyamar menjadi program yang lain. Jadi Trojan ni kita akan ingat bahawa Trojan ni adalah satu software atau benda yang sah lah. Maksudnya ini adalah program yang betul. Tapi program itu adalah program samaran. Kaedah yang ke-10, Logic Bomb. Logic Bomb juga adalah satu jenis malware, tapi berbeza dengan semua jenis malware ini. Logic Bomb cuma boleh diaktifkan apabila condition tertentu ditepati. Maksudnya, bila certain condition itu dah ditemui ataupun dah dapat, barulah Logic Bomb ini boleh diaktifkan. Jadi maksudnya Logic Bomb ini adalah macam satu bom
yang hanya tunggu masa untuk meletus. Maksudnya bila korang dah terkena logic bomb, korang tak akan dapat kerosakan itu serta-merta. Sebaliknya, dia cuma akan diaktifkan apabila certain condition ditemui ataupun dah dapat. Macam tu. Kaedah yang ke-11, ransomware. Ransomware adalah satu bentuk malware yang terbaru. Ransomware adalah satu bentuk malware yang akan encrypt korang punya komputer dan kemudian akan meminta wang tebusan. So, apabila korang terkena ransomware ni, segala file data akan di-encrypt. Maksudnya, file tu korang dah tak boleh buka dan komputer korang akan di-lock. Dan apabila komputer korang di-lock, korang akan mendapat mesej bahawa korang perlu membayar wang tebusan kepada hacker tersebut. Dan wang tersebut perlu dibayar melalui Bitcoin. Dan kebiasaannya harga dia untuk bayar wang tebusan tu agak mahal lah. Jadi kebiasaannya bila terkena ransomware ni, kebiasaannya satu saja solution adalah untuk padam ke semua data. Jadi anda akan kehilangan lah ke semua data apabila terkena ransomware ini. Kaedah yang ke-12, adware. Adware adalah satu bentuk malware yang berbentuk iklan. Di mana kalau anda terkena adware ni, anda akan mendapat satu iklan yang begitu banyak ke dalam korang punya PC. Biasanya adware ni biasanya digunakan oleh syarikat-syarikat lah untuk mengeluarkan atau menunjukkan iklan kepada korang. Kebiasaannya adware ni taklah bahaya sangat, tapi agak annoying lah sebab asyik duk nampak iklan kan. Kaedah yang ke-13, spyware. Spyware adalah satu bentuk malware yang digunakan untuk spy. Okay, maksud spyware ni bukanlah malware spy yang buat, tak. Spyware ni adalah satu malware yang akan diletakkan dalam korang punya komputer. Dan dengan spyware itu, hacker yang letakkan spyware itu boleh monitor apa yang korang lakukan, aktiviti harian korang dekat korang punya komputer. Jadi secara tak langsung, diorang boleh spy lah apa yang korang buat dekat komputer korang. Kaedah yang ke-14, phishing. Phishing adalah satu kaedah untuk mengumpan korang supaya korang terkena atau memberikan maklumat yang dikehendaki oleh hacker tersebut. Antara metod phishing memang ada banyak. Jadi secara mudah, phishing adalah kaedah untuk umpan korang untuk mendapatkan apa yang mereka mahukan daripada korang. Jadi boleh jadi diorang umpan untuk mendapatkan korang punya password, boleh jadi untuk umpan untuk mendapat korang punya maklumat. Antara bentuk phishing adalah kaedah yang ke-15, phishing mail. Phishing mail adalah cara untuk mengumpan melalui kaedah email. Jadi apa yang mereka buat, hacker-hacker ni akan mereka satu email dan kemudian akan menghantar email itu ke semua orang yang mereka ingin hack lah. Email tu akan dibuat seolah-olah email tu adalah email yang sah, iaitu email yang betul, supaya korang tertipu. Jadi apabila korang tak berhati-hati, korang akan klik atau reply dia orang punya email dan seterusnya akan memberikan maklumat, atau boleh juga diletakkan melalui phishing email tu attachment. Jadi kalau korang klik attachment ataupun link, korang akan terkena virus yang dihantar oleh phishing mail. Selain pada virus, mereka juga boleh menghantar website palsu untuk menipu korang untuk mendapatkan maklumat korang tanpa sedar. Kaedah yang ke-16, phishing website. Phishing website adalah satu cara untuk umpan korang masuk ke dalam satu website palsu. Apa yang hacker ni akan buat adalah mereka akan mencipta satu website palsu yang seakan-akan bentuknya sama seperti website yang asli. Jadi mereka akan cipta satu website palsu, kemudian akan berikan kepada korang melalui pelbagai cara lah. Contoh hantar melalui email. Dengan phishing website ni, hacker tu boleh umpan untuk mendapatkan maklumat yang diorang nak. Misalnya, diorang boleh mendapatkan korang punya password atau korang punya email. Diorang juga boleh mendapatkan account bank korang. Contohnya yang terbaru ni, phishing website. Ada hacker buat phishing website untuk Maybank to you. Jadi dengan Maybank to you tu, apabila pengguna masuk ke dalam phishing website ni, mereka memasukkan username dan juga password mereka. Jadi secara tak langsung, apa yang hacker tu dah dapat, hacker tu sudah dapat diorang punya username dan juga password. Jadi sekarang ni hacker tu dah ada korang punya account. Dan bila dia dah ada account tu, apa yang mereka buat? Mereka boleh transfer duit tersebut. Ini adalah antara bahayalah phishing website ini. Kaedah yang ke-17, smishing. Smishing juga adalah satu kaedah untuk umpan korang untuk mendapatkan maklumat daripada korang. Kaedahnya sama dengan phishing mail. Cuma bezanya, smishing ni menggunakan SMS ataupun chat. Kaedah yang ke-18, password attack. Ini adalah satu cara attack untuk mendapatkan password korang. Dan terdapat banyak cara untuk mendapatkan korang punya password. Kaedah yang ke-19, A-crack. Ini adalah satu cara untuk mendapatkan
password wifi. Ni biasanya cara ini digunakan untuk hack korang punya wifi lah. Ini adalah satu cara untuk mendapatkan korang punya wifi password secara wireless menggunakan AirCrack. Kaedah yang ke-20. Ini adalah kaedah untuk hack korang punya password yang dipanggil sebagai brute force. Brute force attack adalah satu cara untuk memasukkan korang punya password secara berterusan sehingga korang punya password dapat dimasukkan melalui kaedah brute force ini. Kebiasaannya brute force ni adalah satu kaedah yang mengambil masa yang begitu lama. Jadi ini adalah antara kaedah yang ambil masa yang lama lah untuk hack. Kaedah yang ke-21, dictionary attack. Ini juga adalah satu cara untuk attack untuk mendapatkan password. Tapi beza antara brute force dengan dictionary attack ni adalah dictionary dia akan menggunakan senarai list password. Jadi dia tak sama dengan brute force sebab brute force dia akan teka satu persatu, tapi dictionary ni dia akan attack senarai password tersebut. Kebiasaannya nama dictionary ni akan diguna nama common name. Contoh sebab tu nama dia dictionary. Ada ketika akan menggunakan nama tu ambil nama dari dictionary atau kamus. Jadi sebab itu untuk letak korang punya password, elakkan guna nama yang common atau yang boleh wujud dalam kamus lah. Sebab tu best practice adalah kita letakkan nama dan juga nombor. Maksudnya ada karakter dan juga nombor supaya dictionary attack ni lebih sukar untuk dilakukan. Kaedah yang ke-22, password guessing. Okey. Kebiasaannya inilah satu kaedah hacking juga, di mana apa yang hacker itu lakukan adalah meneka korang punya password. Dan kaedah ni memang berkesan kerana kebanyakan orang kebiasaannya hanya menggunakan default punya password. Disebabkan itu, hacker ni nak hack memang mudah disebabkan password korang tu adalah default punya password. Jadi apa yang mereka lakukan cuma guessing saja. Disebabkan itu mereka tak perlu guna brute force, tak perlu guna dictionary attack dan cuma gunakan password guessing. Maksudnya teka saja. Dan ini adalah masalah. Sebab itu, password guessing ni antara satu kaedah yang berkesan. Kaedah yang 23, dumpster diving ataupun garbage collect. Ini adalah satu metod untuk mendapatkan korang punya password juga. Apa yang mereka perlukan adalah mendapatkan password itu melalui korang sendiri. Kebiasaannya, ada orang dia suka tulis password itu ke dalam kertas. Misalnya. Jadi, bila maklumat itu ditulis dalam kertas, apa yang mereka perlu lakukan adalah cuma melihat kertas itu saja. Disebabkan itu adalah lebih baik sekiranya sebarang password itu tidak diisi langsung di sebarang kertas. Dan contoh jika ingin menulis dalam kertas, segera padam ataupun koyak dan buang. Dan semasa buang jangan terus buang ke dalam tong sampah macam tu. Koyak dulu sebab kita tak tahu mungkin ada orang yang pergi dekat tong sampah itu dan ternampak korang punya password. Kaedah yang ke-24, shoulder surfing. Okey, shoulder surfing ni juga adalah satu cara untuk mendapatkan password juga. Kebiasaannya shoulder surfing ni akan dilakukan oleh orang yang dekat dengan korang. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka akan berdiri sebelah dan semasa korang type korang punya password, mereka akan melihat keyboard dan hafal apa yang korang cuba type. Dan ini adalah satu cara untuk mendapatkan korang punya password. Kaedah yang ke-25. Kaedah yang ke-25 ini juga adalah satu kaedah untuk mendapatkan password yang kita panggil sebagai decryption. Okey, kaedah ini iaitu decryption cuma dilakukan oleh hacker apabila password korang itu telah di-encrypt. Password yang telah di-encrypt biasanya tak boleh digunakan kerana dia telah di-encrypt. Jadi untuk mendapatkan password tersebut, decryption perlu dilakukan. Decryption adalah proses di mana kita menukarkan password yang telah di-decrypt itu menjadi password sebenar. Kaedah yang 26, search engine poisoning. Search engine poisoning adalah satu metod untuk meracun, sebab poison maksud dia racun, meracun search engine. Okey, search engine tu benda apa? Kalau korang nak tahu, search engine tu adalah satu website seperti Google, Yahoo, Bing, iaitu satu website yang digunakan untuk search di internet. Dengan kaedah search engine ini, apa yang hacker akan lakukan mereka akan poison atau meletakkan indexing kepada search engine tersebut. Jadi, dengan cara ini mereka boleh letakkan atau promote diorang punya website ke dalam search engine ni. Dan benda ni pernah dilakukan baru-baru ini. Website Maybank, hacker itu telah menggunakan method search engine poisoning di mana dia telah poison search engine. Dan apabila korang masuk ke dalam Google dan kemudian korang type Maybank to you, page yang pertama iaitu halaman pertama adalah satu website palsu. First result adalah iaitu yang digunakan untuk scam. Jadi apabila user yang tak tahu, dia terus klik
page yang pertama itu, dia akan masuk ke dalam laman web yang palsu. Hacker tu dah berjaya mendapatkan dia punya bank account. Disebabkan itulah, satu praktis yang paling bagus adalah jangan search, contoh kalau nak masuk ke dalam account bank, jangan search kat Google. Tapi sebaliknya terus type nama laman web tersebut. Maksudnya kalau nak masuk ke dalam Maybank to you, terus type www.maybank2you.com. Jangan pergi ke Google kemudian type maybank2you.com. Sebab berkemungkinan hacker tu dia akan guna search engine poisoning. Dan untuk itu korang boleh tengoklah dia punya URL. Tapi kebiasaannya bila orang tu tengah rushing, dia takkan perasan dan terus klik. Sebab itulah best practice aku ulang sekali lagi adalah type terus nama laman web itu dekat address bar. Kaedah yang ke-27 iaitu cross-site scripting atau juga dipanggil sebagai XSS scripting attack. Ini adalah satu attack di mana kita akan mencari satu vulnerability yang wujud ke dalam website. Jadi apa yang hacker tu akan buat adalah hacker tu akan check vulnerability yang wujud ke dalam website tersebut dan kemudian akan inject menggunakan SQL injection misalnya untuk memanipulasi website tersebut. Dan kebiasaannya cross-site scripting attack ni akan digabungkan dengan kaedah yang ke-28, iaitu kaedah ke-28 waterhole attack. Sebaik saja website itu telah ditemui vulnerability dan kemudian telah diinject untuk dimanipulasi, apa yang dilakukan adalah menunggu. Menunggu sama seperti singa menunggu mangsa di muara sungai. Disebabkan itulah namanya diberi sebagai waterhole attack. Kaedah yang ke-29, cookie theft. Okey, cookie theft ni bukanlah maksudnya korang mencuri cookie, curi biskut. Tak. Dalam komputer atau dekat dalam website ataupun browser, dia ada satu istilah yang dipanggil sebagai cookie. Cookie itu adalah digunakan untuk menyimpan maklumat yang sementara. Dan maklumat itu akan disimpan dekat korang punya browser. Dan dengan cara cookie theft ni, apa yang hacker tu akan lakukan adalah dia akan masuk dan membacakan maklumat sementara tersebut. So, cookie ni bukan biskut raya tau. Kaedah yang ke-30 iaitu bait and switch attack. Bait and switch attack adalah satu kaedah di mana bait mana kita umpan dan kemudian switch di mana kita serang. Biasanya bait and switch ni dia akan cipta satu application atau program yang menyamar seperti benda lain. Tapi sebab korang tak tahu, korang akan klik dan apa yang berlaku adalah dia akan perform benda lain pula. Satu contoh bait and switch adalah misalnya korang jumpa satu application dan application tu contoh adalah satu application game. Dan disebabkan korang ingat itu adalah application game, korang dah terumpan. Tapi sebenarnya program yang diletakkan itu bukan application game tapi sebaliknya satu bentuk malware ataupun virus. Jadi apabila korang klik, korang akan kena attack. Sebabkan itulah namanya diberi sebagai bait and switch attack. Kaedah yang ke-31, keylogger. Keylogger adalah satu kaedah di mana hacker ini akan melihat apa yang korang type dekat korang punya keyboard. Jadi keylogger ni akan menyimpan segala key yang telah ditekan oleh korang punya keyboard. Dengan cara ni mereka boleh monitor lah apa yang korang type dekat korang punya keyboard. Dan bahaya juga dekat sini, kalau dengan cara keylogger ni juga mereka boleh mendapatkan korang punya password. Misalnya hacker tu tahu korang punya username. Jadi dengan keylogger tu apa yang mereka lihat adalah, okey, ini adalah username korang. Biasanya selepas kita type username, apa yang kita akan type seterusnya adalah password kan. Jadi dengan keylogger ni mereka boleh melihat kita punya password juga dengan cara monitor apa yang kita type dekat korang punya keyboard. So disebabkan itu, ada juga setengah website dia akan menyediakan virtual keyboard untuk korang type korang punya password. Ini adalah satu kaedah lah untuk mengelakkan daripada korang memberikan korang punya password melalui kaedah keylogger ini. Disebabkan keyboard korang telah dimonitor oleh satu program yang dipanggil sebagai keylogger. Kaedah yang 32, clickjacking. Clickjacking ni adalah satu kaedah di mana untuk umpan kita untuk klik. Biasanya dia adalah satu bentuk button. Contoh button download. Kita klik dengan harapan bahawa ia akan download file misalnya. Tapi jika kaedah clickjacking ni dilakukan, button download itu menjadi satu bentuk seperti menunjukkan iklan ataupun menyebarkan virus misalnya. Jadi clickjacking adalah satu button ataupun interface lah yang korang boleh klik. Bila korang klik, korang tak akan dapat apa yang korang nak. Clickjacking ni biasanya digunakan oleh website pirate yang ingin mendapat keuntungan melalui iklan biasanya. Biasanya mereka akan letak banner ataupun button download yang palsu. Jadi apabila korang klik, dia akan buka satu iklan dan diorang boleh mendapatkan wang lah.
kebiasaannya lah, tapi boleh jadi juga button tu diletakkan juga virus. So disebabkan itu agak bahayalah method ini. Dia boleh digunakan untuk tujuan mendapatkan duit, boleh juga digunakan tujuan untuk hacking atau hantar virus kepada korang. Kaedah yang ke-33 iaitu fake WAP. Fake WAP ataupun wireless access point adalah satu kaedah di mana hacker itu akan mencipta satu wireless access point, atau bahasa mudah hotspot lah. Jadi apa yang mereka akan buat adalah mereka akan buat satu hotspot dan biasanya akan diletakkan nama seperti hotspot free. Bila nama tu hotspot free, apa yang akan berlaku adalah pengguna akan nampak hotspot ni adalah free. So apa yang mereka lakukan adalah mereka akan join itu punya hotspot. Tapi fake WAP ni adalah satu bentuk serangan, dan apa yang berlaku adalah apabila korang masuk saja ke dalam hotspot itu adalah apa yang berlaku adalah korang telah mencipta satu connection antara korang dan juga hacker tersebut. Jadi apa yang berlaku adalah hacker itu sekarang boleh attack korang secara berterusan melalui hotspot yang telah dicipta olehnya. Oleh itu, beringatlah, kalau nampak hotspot free itu jaga-jaga. Berkemungkinan besar ia adalah fake WAP. Kaedah yang ke-34 iaitu social engineering. Social engineering adalah satu kaedah memanipulasi korang dengan cara sosial, misalnya melalui phone call. So, social engineering bukan digunakan oleh hacker saja, boleh juga digunakan oleh scammer-scammer lah. Maksudnya apa yang mereka lakukan adalah mereka buat call, email untuk mendapatkan maklumat ataupun untuk mengumpul maklumat korang. Kaedah yang ke-35 iaitu social spying. Social spying dia lebih kurang dengan social engineering, tapi bezanya ini adalah spying di mana mereka akan melihat korang punya social media dan spy. Dari situ mereka boleh mendapatkan maklumat-maklumat yang mereka perlukan. Disebabkan itu, maklumat-maklumat yang penting kalau boleh cuba elakkan untuk kita paparkan di social media. Disebabkan hacker juga boleh melihat korang punya social media, Facebook, Instagram. Kemudian sekiranya korang pernah menyebarkan maklumat yang dianggap penting dalam social media tu, sekarang mereka sudah boleh mendapatkan maklumat tersebut dan mereka boleh teruskan untuk attack atau untuk hacking lah. Kaedah yang ke-36 iaitu sniffing. Sniffing adalah satu kaedah untuk mendapatkan maklumat di antara dua pihak, di mana kalau satu pihak menghantar maklumat kepada satu pihak yang lain, sniffing dia bertindak di mana dia akan cuba menghidu apa maklumat yang cuba dihantar. Jadi sniffing ni kebiasaannya akan monitor paket ataupun data yang dihantarkan melalui network tersebut. Jadi bahasa mudah, sniffing ni kira macam spy lah apa yang korang buat antara dua pihak tersebut. Kaedah yang ke-37, eavesdropping. Konsep eavesdropping ni sama dengan sniffing, tapi eavesdropping ni dia lebih kepada mendengar korang punya perbualan melalui telefon. Misalnya korang sedang bercakap, jadi eavesdropping ni dia akan monitor apa yang korang sedang bercakap ataupun monitor email. Jadi eavesdropping ni lebih kepada maklumat dan sniffing ni lebih kepada data. Kaedah yang ke-38 iaitu man in middle attack. Man in middle attack ni maksud kita menjadi, atau hacker itu menjadi orang tengah maksudnya. Misalnya apabila berlaku satu komunikasi atau satu communication di antara dua pihak iaitu komputer A dan komputer B, man in middle akan menjadi orang tengah di antara A dan juga B. Jadi apabila A berkomunikasi dengan B, misalnya A menghantar data kepada B, apa yang berlaku adalah man in middle akan intercept data tersebut. Jadi data itu akan pergi ke orang tengah, kemudian akan membaca maklumat tersebut dan kemudian baru akan hantar ke pihak B. Jadi senang cerita, man in middle adalah orang tengah yang akan intercept komunikasi antara dua pihak. Kaedah yang ke-39 iaitu spoofing. Caranya hampir sama dengan man in middle attack, tapi dia bukan menjadi orang tengah. Sebaliknya, spoofing adalah satu kaedah di mana kita menyamar terus menjadi komputer tersebut. Maksud di sini adalah sekiranya terdapat komputer A dan komputer B, spoofing adalah satu kaedah untuk menyamar di mana hacker itu akan menyamar menjadi komputer A. Jadi apa yang berlaku adalah semasa A dan B itu bertelekomunikasi atau berkomunikasi, A dan B sedang berkomunikasi, apabila spoofing dilakukan, apa yang berlaku adalah B akan bercakap dengan penyamar, iaitu komputer A yang dispoofkan oleh hacker tersebut. Jadi komputer A, komputer B, spoofing akan menyamar menjadi A. Jadi apabila A dan B berkomunikasi, B ni dia tak cakap dengan A yang asal, tapi B ni bercakap dengan A yang telah pun di-spoof atau penyamar. Jadi apa yang berlaku adalah semasa spoofing itu dilakukan, B sebenarnya sedang bercakap dengan penyamar.
Kaedah yang ke-40 iaitu IP spoofing. Ini adalah satu metod juga untuk menyamar, tapi apa yang kita menyamar adalah kita menyamar dia punya IP address ataupun IP. Jadi sama juga macam tadi, dua pihak sedang berkomunikasi dan kita menyamar menjadi satu pihak yang lain, tapi dengan cara menggunakan samaran berbentuk IP. Kaedah yang ke-41 iaitu botnet. Botnet adalah sejenis bot yang digunakan untuk hacking. Bot adalah satu perisian yang bertindak secara automatik. Jadi botnet ni adalah satu kaedah di mana itu hacker itu akan attack komputer korang dan mengubah korang menjadi bot ataupun juga dipanggil sebagai zombie PC. Dan apabila korang punya PC bertukar menjadi zombie PC, apa yang hacker tu boleh lakukan adalah mereka boleh mengawal korang punya PC dan gunakan korang punya PC untuk attack yang berbeza. Misalnya DDoS attack. Jadi apa yang berlaku adalah hacker itu akan mengawal korang punya PC dan korang punya PC akan digunakan untuk melancarkan attack. Dengan cara ini, apabila pihak penguasa nak mengesan, dia tidak akan dapat mengesan siapa hacker itu. Sebaliknya dia akan mengesan botnet iaitu zombie PC tersebut. Jadi dia akan mengesan bahawa PC yang digunakan untuk hacking itu adalah korang punya PC, bukannya PC yang digunakan oleh hacker itu. Disebabkan hacker itu mengawal korang punya PC melalui kaedah yang dipanggil sebagai botnet. Kaedah yang ke-42 dipanggil sebagai replay attack. Replay attack adalah satu kaedah di mana semasa melakukan interception, iaitu semasa dua pihak sedang berkomunikasi dan kita intercept itu dia punya data, tapi berbeza adalah semasa kita intercept, kita akan menyalin pula data tersebut. Maksudnya data sedang dihantar antara dua pihak, kita intercept dan data itu disalin. Maksudnya kita akan copy data tersebut dan guna semula data tersebut. Disebabkan itu dipanggil sebagai replay, di mana data yang kita dapat intercept itu kita akan replay. Maksudnya kita akan sebar semula data tersebut. Kebiasaannya digunakan semasa kita cuba untuk hack Wi-Fi. Sebab untuk menghack Wi-Fi kita perlukan data yang banyak. Jadi kalau kita cuma mengumpul data akan mengambil masa yang panjang. Jadi apa yang berlaku adalah semasa kita collect itu data yang telah di-collect akan disimpan, kemudian kita akan sebarkan semula. Jadi data, bila dah dapat data tersebut, jumlah trafik akan meningkat dan jumlah data yang dapat di-collect akan bertambah banyak. Kaedah yang ke-43 iaitu zero day attack. Zero day attack adalah satu attack yang berkaitan dengan tempoh masa yang singkat, di mana zero attack ni melibatkan satu vulnerability. Misalnya, sekiranya satu vulnerability itu dijumpai, misalnya satu hacker telah jumpa, terdapat satu vulnerability. Jadi, sebelum vulnerability ini telah dikesan atau dibaiki oleh pihak berkuasa, misalnya katakanlah Microsoft terdapat satu vulnerability yang boleh dieksploit. Jadi sebelum Microsoft repair atau tutup lubang sistem tersebut, zero day attack ini bermaksud satu tempoh masa yang boleh digunakan oleh hacker untuk melancarkan attack. Dan satu tempoh yang singkat ini membolehkan mereka attack dan membuat satu kerosakan. Misalnya, ransomware adalah satu bentuk yang dipanggil sebagai zero day attack. Disebabkan itu adalah amat penting untuk kita update patches ke latest secepat mungkin. Kerana sekiranya satu vulnerability itu dijumpai dan kita tak update, apa yang akan berlaku adalah zero day itu akan bertambah panjang. Kaedah yang ke-44 dipanggil sebagai buffer overflow. Buffer overflow adalah satu metod untuk memenuhi memori yang ada dekat korang punya PC. So buffer ini bermaksud memori. So memori itu membawa masuk kepada korang punya CPU dan juga korang punya RAM lah. RAM itu adalah memori. So buffer overflow ni adalah satu kaedah di mana hacker itu akan memasukkan korang punya memori sehingga memori korang itu full. Dan sebaik saja memori korang itu full, apa yang akan berlaku adalah korang punya PC akan serta-merta akan menjadi sangat perlahan atau sangat slow ataupun hang. Disebabkan memori yang digunakan itu tak cukup untuk melakukan apa-apa saja proses yang diperlukan untuk menjalankan korang punya komputer. Kaedah yang ke-45 iaitu credential reuse. Okey, ini juga adalah satu bentuk hacking yang menggunakan password yang sama untuk hack pula kepada sistem yang berlainan. Kenapa ianya adalah satu kaedah yang sangat berkesan adalah kerana kita sendiri yang suka menggunakan password yang sama untuk website atau akaun yang berbeza. Misalnya, katakanlah kita ada akaun bank, Maybank, dan kita pakai satu password, dan akaun CIMB juga kita pakai satu password dan password itu sama. Dan katakanlah hacker itu berjaya hack Maybank. Apa yang akan berlaku adalah disebabkan password yang digunakan itu adalah sama,
secara tak langsung dia juga berjaya hack CIMB. Disebabkan itu adalah amat penting untuk kita menggunakan password yang berbeza untuk website yang berbeza dan akaun yang berbeza. Sebabnya hacker cuma perlu hack satu saja. Dan katakanlah korang ada 10 akaun dan ke 10 akaun ni guna password yang sama. Kalau satu akaun yang lemah, misalnya ada satu website yang lemah dan disebabkan password ni digunakan kesemua adalah sama, apa yang akan berlaku adalah satu kena hack, 10 kena hack. Jadi apa yang penting, cuba elakkan menggunakan password yang sama. Dan kepada akaun-akaun yang penting, misalnya banking punya akaun, elakkan guna password yang sama dan pastikan password tu sangat berbeza. Kaedah yang ke-46 iaitu web crawler attack. Hampir sama dengan SEO poisoning. Web crawler ini adalah satu jenis bot yang digunakan untuk monitor indeks yang ada dekat website. So kita ada website kan, dan setiap website ni dia ada satu indeks, dan web crawler ni adalah satu bentuk bot yang akan mencari website tersebut. Disebabkan itu, apa yang berlaku adalah sekiranya hacker itu berjaya mengawal atau kontrol itu web crawler, diorang boleh kontrol lah apa website yang diorang nak paparkan dekat korang. Kaedah yang ke-47 iaitu session hijacking. Session hijacking adalah satu kaedah untuk kita hijack atau mengambil alih session yang korang tengah gunakan. Maksudnya kalau korang tengah masuk ke dalam satu website, apa yang akan dilakukan adalah menghijack dan mengambil alih session korang tersebut. Tujuannya untuk mendapatkan akses yang tak dibenarkan melalui cara ini. Kaedah yang ke-48 iaitu DNS hijacking. Salah satu cara untuk membuat session hijacking tapi menggunakan DNS. DNS ni mau masuk domain name server ataupun domain name. Domain name tu benda apa? Okay. Domain name tu macam contoh youtube.com, facebook.com. So domain-domain ni akan digunakan untuk membuat hijacking. Kebiasaannya menggunakan nama untuk melakukan hijacking, iaitu mengambil alih berdasarkan nama website yang korang cuba masuk. Caranya adalah mereka akan attack DNS server. Jadi apabila korang cuba masuk ke dalam website, misalnya facebook.com katakanlah mereka melakukan DNS hijacking. Jadi apabila korang masukkan laman web facebook.com, disebabkan berlakunya DNS hijacking, facebook.com apa yang berlaku adalah korang takkan pergi kat facebook.com yang betul. Sebaliknya, dia akan hijack korang punya session pergi ke fake website, iaitu website palsu yang bentuknya sama seperti facebook.com. Tapi bukan. Tujuannya samalah, untuk mendapatkan maklumat ataupun korang punya password. Kaedah yang ke-49, shell shock or backdoor. Shell shock ini adalah merujuk kepada vulnerability yang ditemui di Unix. Tujuannya adalah untuk mendapatkan satu akses yang tak dibenarkan melalui cara ini. Kaedah yang ke-50 iaitu backdoor. Backdoor adalah satu kaedah untuk mendapatkan satu akses yang tak dibenarkan. Kebiasaannya dilakukan selepas hacker berjaya memasuki ke dalam sistem tersebut. Dengan memasang backdoor ni, apabila hacker tu nak masuk lagi sekali ke dalam sistem tu, mereka tak perlu lagi lalu jalan yang sama. Backdoor ni merujuk kepada satu akses yang tak dibenarkan yang diciptakan oleh hacker supaya mereka boleh masuk lagi sekali mengikut kehendak mereka. Sebaik saja hacker tu berjaya masuk, mereka pasang backdoor, dan dengan backdoor tu bila-bila masa mereka dah boleh masuk berulang-ulang kali. Okey, itu adalah 50 kaedah hacking yang hacker boleh gunalah untuk membuat aktiviti hacking. Okey, aku bagi kaedah ni cuma untuk informasi saja. So video ni bukanlah satu video untuk mengajak korang untuk hacking. Sebaliknya cuma satu video yang untuk bagi tahu bahawa ini adalah kaedah untuk informasi kita sahaja. Jadi kalau korang hacking atau menggunakan sebarang kaedah yang aku bagi tahu itu, ini adalah tanggungjawab korang sendiri dan aku takkan bertanggungjawab. So ini adalah disclaimer lah. Apa-apa pun, terima kasih kerana nonton video ni. Dan sekiranya maklumat yang disampaikan ini kurang tepat, minta maaf juga. Tapi aku cuba untuk menyampaikan maklumat ini setepat mungkin, dan explanation aku mungkin agak confusing. Kalau confusing tu minta maaf juga, sebab mungkin benda-benda yang aku cerita ni agak teknikal, jadi untuk korang mungkin susah juga untuk faham. Tapi apa-apa, terima kasih kerana nonton video ni. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Kalau korang suka video ni, boleh share dekat kawan-kawan korang. Apa pun, terima kasih kerana nonton video ni. Kalau ada apa-apa, nanti pak share info je.
Alright, bye, jumpa lagi.